Selamat petang, salam sejahtera. PRU 15 dijangka akan diadakan pada bulan Agustus ini. Selepas MOU antara PN, dan PH akan berakhir pada bulan Julai ini. Saya secara pribadi sangat menjangkakan, saya meramalkan 90% Parlimen akan bubar pada Agustus ini. Saya menjangkakan dan meramalkan perkara ini akan berlaku kerana kelihatan Ismail Sabri Yaakob sedang berada di dalam titian yang betul. Beliau makin disukai oleh rakyat Malaysia, beliau semakin menemui rentaknya, dan beliau telah dicalonkan sebagai calon tunggal Perdana Menteri bagi UMNO dan Barisan Nasional. Walaupun ramai yang mempersoalkan, benarkah Ismail Sabri betul-betul akan menjadi Perdana Menteri, ataupun janji untuk beliau menjadi Perdana Menteri hanyalah seperti gula-gula manis, janji terang bulan untuk beliau. Apapun yang orang jangkakan, kita coba lupakan. Mungkin juga janji itu benar-benar adalah gula-gula manis untuk mempercepatkan PRU 15. Tapi pada pandangan saya, PRU 15 ada harapan diadakan pada bulan Agustus ini. Kenapa? Di kawasan sekitar saya sudah mula ramai, sudah mula parti-parti politik bergerak aktif. Antaranya Parti PBS, Parti UMNO, Barisan Nasional, Parti Warisan, Parti Rakyat Sabah, dan sebagainya. Mereka sudah mula mengumpul data-data pengundi, mereka sudah mula berkempen ke sana sini, walaupun kempennya belum lagi kempen seperti yang dibenarkan, tetapi mereka telah mula menabur bakti, memperkenalkan parti mereka kepada orang ramai. Jadi dengan petanda ini, indikator ini, saya menjangka memang PRU akan diadakan tepat pada tahun ini, pada bulan Agustus nanti. Yang akan menjadi ulasan petang ini adalah sejauh mana kemah besar dalam PH akan menjadi kenyataan. Kerana adalah mustahil pada waktu ini menjadi kenyataan PH akan bekerja sama dengan Bersatu, apalagi dengan PAS. PAS ditolak oleh DAP, manakala PKR dan DAP serta Amanah telah menolak Bersatu kerana sebelum ini mereka masih terasa sakitnya tuh di sini. Seperti lagu, sakitnya tuh di sini. Masih lagi rasa tikaman dari belakang, lukanya masih berdarah. Mana mungkin mereka dapat melupakan tikaman belakang daripada geng-geng lompat parti katak sir katak lompat yang telah menyebabkan Pakatan Harapan yang sepatutnya mendapat mandat selama 5 tahun, tetapi oleh kerana adanya pengkhianatan, adanya katak-katak yang lompat parti, akhirnya mengkhianat dan menikam belakang PH, maka jatuhlah mereka selama 22 bulan saja memerintah negara. Apabila kemah besar ini tidak menjadi kenyataan, saya pikir sudah waktunya untuk PH bergerak tanpa memikir apa-apa kemah besar lagi. Kerana dengan kemah besar tidak ada jaminan. Belum tentu, walaupun ada kemah besar, belum tentu PH akan menang. Belum tentu juga sekiranya tidak ada kemah besar, belum tentu juga PH akan kalah. Begitu juga Barisan Nasional. Belum tentu Barisan Nasional akan menang walaupun 1 lawan 1 ataupun 3 penjuru. Hal ini kerana dalam PRU 14 yang lepas, Barisan Nasional yang mempunyai komponen yang begitu banyak pun boleh tumbang. Kenapa perlu takut pada PRU 15? Dalam PRU 14 komponen BN adalah banyak, tapi kalah juga. Sekarang tinggal berapa lagi? Yang seingat saya tinggal 4 lagi komponen Barisan Nasional. Dengan 4 ini apa yang PH nak takut? Apalagi PH nak pula berganding bahu, membuat kemah besar dan sebagainya. Dan aku heran, ada beberapa orang pemimpin dalam PH
begitu gairah memperjuangkan kemah besar ini. Mungkin mereka ingat dengan kemah besar ini mereka boleh menang, pertahankan diri. Tapi dengan kemah besar ini kadang-kadang pemimpin-pemimpin di PH lupa. Perjuangan sebenar adalah bagaimana mau menang bukan melalui kemah besar. Bagaimana mau menang yang sebenarnya adalah berbakti kepada rakyat, mendengar suara rakyat dan perjuangkan suara rakyat. Nasib baiklah, terkini Rafizi Ramli telah muncul semula. Dengan lantang dan berani mula perjuangkan, mula ketengahkan suara-suara rakyat sehingga pada waktu ini barulah kelihatan aura kembali dalam PH terutamanya PKR. Ramai pemimpin PKR sebelum yang aku hairan, tak kelihatan langsung. Yang hanya nampak asik-asik di blame, asik-asik disalahkan adalah Anwar Ibrahim. Kalah saja di Johor, kalah saja di Melaka, kalah saja di Sarawak, Anwar Ibrahim yang dipersalahkan. Tapi mana pemimpin-pemimpin PKR yang lain? Macam hilang diorang ini. Bagaimana diorang? Berjuang dengan rakyat ke atau sengaja sudah hilang semangat atau sebagainya. Nasib baiklah Rafizi Ramli muncul semula. Walaupun ramai yang mengatakan, ramai juga menyindir kepada Rafizi Ramli, merajuk, lepas itu cuti, tiba-tiba muncul, nak jadi pula timbalan presiden, naib presiden, timbalan kan naib presiden. Apapun yang mereka katakan, aku tetap setuju kemunculan Rafizi Ramli membawa aura semacam yang baru kepada PH dan PKR. Saya memuji Rafizi Ramli kerana berani dan lantang untuk melawan semula kleptokrat, terutamanya Najib Tun Razak. Dan kita menanti beberapa hari, berapa hari lagi ya? 12 hari bulan kalau saya tidak silap, akan ada debat antara Najib dan Anwar. Ini lebih kurang kalau main bola sepak, Piala Dunia. Nak lihat siapa? Kali ini Brazil lawan England kali. Tak tahulah apa yang akan terjadi di dalam debat itu nanti. Tapi yang pastinya hot dan panas akan berlaku. Kembali semula kepada isu. Saya pikir kalau PRU 15 akan diadakan dalam tahun ini, ianya adalah peluang yang seimbang. Walaupun berlaku 3 penjuru, tetap seimbang kemenangannya. Kerana BN walaupun menang besar baru-baru ini, tetapi undi popular mereka ataupun jumlah undi mereka masih tetap sama. Meningkat hanya beberapa persen sahaja. Manakala PH dan PN masih lagi mempunyai peluang sama rata dengan Barisan Nasional. Satu hal lagi, PRU dan PRN adalah tidak sama. PRU isunya nasional, PRN isunya negeri. Jadi sudah tentu, selain daripada itu, isu kegairahan mengundi, saya pikir akan sudah kembali semula. Selepas endemik dan selepas kita lihat penurunan demi penurunan case COVID-19, meyakinkan semula rakyat untuk turun semula mengundi. Jadi ini perkara yang baik, ini cerita yang baik, ini prestasi yang baik. Saya pikir rakyat sekarang sudah tidak lagi takut untuk mau mengundi. Jadi dengan bilangan peratusan mengundi yang tinggi, ada harapan untuk perlawanan yang sengit, seimbang kalau PRU diadakan esok. Sekian dulu untuk kali ini. Sebelum kita berpisah, Anda boleh tinggalkan komen tentang isu yang hangat pada petang ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.